Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejua. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua. Izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Dewan bersidang hingga ke malam, buat ahli dewan ramai keletihan. Datuk Dr. Yang Pertua pintar lagi bestari. Soalan satu jerantut perlukan pencerahan. Terima kasih. Ya, sila Yang Mak Menteri. Boleh berpantun juga Yang Mat. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Jelantut. Yang Berhormat Jelantut suka bertanya, inilah jawapannya. Itu pantun setengah kerat tu. Datuk Yang Pertua, usaha memelihara sumber asli dalam sekitar merupakan agenda utama yang sentiasa diberi perhatian oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Bagi melindungi biodiversiti marine di negara kita, kerajaan telah mewujudkan Jabatan Laut Malaysia ataupun JTLM pada tahun 2007 untuk mengurus, melindungi dan memelihara kawasan-kawasan pelindungan marine ini. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, antaranya menyediakan garis panduan, pelan pengurusan, program konservasi dan sebagainya untuk memastikan kekayaan sumber marine negara dilindungi dan terpelihara. Mesyuarat pertama, Majlis Biodiversiti Negara (MBN) yang dipengusikan oleh Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 22 Oktober 2013 telah meluluskan cadangan projek restorasi karang di pulau-pulau seluruh negara yang dibentangkan oleh kementerian ini. Projek restorasi karang di pulau-pulau seluruh negara adalah sebahagian daripada usaha memelihara biodiversiti marine. Projek restorasi karang ini bertujuan untuk membaik pulih kawasan terumbu karang yang menghadapi kerosakan. Pada masa ini, Jabatan Taman Laut Malaysia sedang giat mengambil tindakan bagi melaksanakan program tersebut. Sejak bermulanya projek ini sebanyak 32,498 nabin telah ditanam oleh JTLM di negeri yang mempunyai pulau taman laut dengan sejumlah keluasan 2.7 ekar. Laporan yang diterima menunjukkan karang ini membesar antara 0.4 cm hingga 1.4 cm sebulan. Pihak JTLM juga telah mendapat peruntukan pembangunan sebanyak RM 1.55 juta, sedikit tapi okey, bagi rancangan Malaysia ke-11 bagi meneruskan projek ini di bawah skop projek restorasi dan rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi. Selain itu, JTLM juga turut menyediakan kemudahan seperti boya, penambat, pentun rehat dan sebagainya untuk mengurangkan kadar kerosakan terumbu karang akibat aktiviti pelancongan. Aktiviti penguatkuasaan juga dijalankan bagi mengawal pencerobohan di perairan kawasan taman laut dengan menguatkuasakan Akta Perikanan 1985, iaitu program CEPA, Communication, Education and Public Awareness juga giat dijalankan bagi pihak jabatan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan pemeliharaan biodiversiti marine. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Jerantut. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Pertua. Terima kasih Yang Menteri kerana memberikan jawapan sebentar tadi. Datuk Seri Dr. Yang Pertua, kesan pemanasan El Nino boleh menyebabkan 90% daripada terumbu karang kita terkesan. Lebih-lebih lagi apabila suhu air laut meningkat pada 31 darjah Celsius selama 2 minggu, maka akan menyebabkan kelunturan kepada karang kita. Soalan saya ialah isu coral bleaching ini yang kini masih berluasa akibat daripada peningkatan suhu permukaan air laut memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Jadi apakah peranan masyarakat dan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dalam mengatasi isu coral bleaching ini dan untuk menjamin kelestarian biomarine di perairan Malaysia? Terima kasih. Datuk Seri Yang Pertua, terima kasih. Yang Berhormat Jerantut. Dia bertanya macam juga dia pakar ni, susah juga nak jawab. Tapi kita mana kita berkongsi tentang sensitiviti biodiversity marine ni yang fungsinya sangat besar. Sudah tentulah Datuk Seri Yang Pertua,
kerjasama daripada semua pihak. Justru langkah awal, langkah pertama yang penting yang kita laksanakan, sedang dilaksanakan adalah kesedaran awam tentang pemahaman tentang penghayatan fungsi biodiversity marine itu sendiri, seperti pembekal oksigen yang terbesar dalam dunia, tentang bekalan makanan kepada hidupan laut, tentang sumber makanan kepada ikan yang merupakan sumber protein kepada manusia. Itu kefahaman yang perlu dikongsi bersama, dan juga tentang nilainya yang besar kepada industri pelancongan. Jadi pemantauan berkala sama-sama diteruskan. Justru perlu ada pemulihan seperti yang saya sebut tadi, restorasi dengan melakukan nabin, iaitu pembenahan karang laut, selain daripada membuat tukul tiruan, dan ini akan memulihkan ekosistem tersebut dengan menumbuhkan semula marine tersebut. Dan tadi saya sebut kerjasama semua pihak penting. Kalau sekiranya berlaku bleaching yang serius, ada kadar dia, perlu kerjasama daripada semua jabatan, misalnya MOTEC, Kementerian Pelancongan, untuk menghentikan aktiviti pelancongan, aktiviti manusia di tempat-tempat di kawasan perlindungan yang telah pun rosak dan sebagainya. Dan yang penting juga, Datuk Seri yang betul adalah kerjasama daripada semua pihak, khususnya sektor swasta. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan tahniah, terima kasih kepada khususnya dua syarikat besar ni, Petronas dan juga Malakoff, yang sama-sama membuat nabing, pembinahan karang di dasar laut. Contohnya Pulau Besar, Mesing dan juga sebagainya di perairan Terengganu. Dan yang paling penting, Datuk Ketua saya nak sebut di sini ialah bahawa Marine Park ni adalah kawasan yang sangat-sangat eksklusif. Jadi pihak kementerian berpendapat bahawa akta sedia ada tidak cukup. Justru kementerian sedang sedang berusaha untuk mendapatkan persetujuan daripada semua pihak bagi membina akta JTLM yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan Marine Park. Sekali terima kasih. Yang Muhammad Rantau Panjang. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Soalan tambahan saya. Kita tahu di antara punca yang membawa kepada kerosakan ekosistem air laut ialah pembuangan sampah, terutama di tepi pantai dan juga di kawasan air, yang menyebabkan bahan kimia ataupun bahan-bahan plastik menjadi punca kerosakan ekosistem. Begitu juga tumpahan minyak di permukaan perairan laut. Jadi saya ingin tahu, adakah kajian dibuat oleh pihak kementerian berapa peratus dalam keadaan sekarang ni ekosistem terumbu karang kita masih dalam keadaan yang baik, dan berapa peratus ke dalam keadaan rosak, dan apakah tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh kementerian untuk mengatasi punca-punca berlaku yang boleh menyebabkan kerosakan kepada terumbu karang negara kita. Terima kasih. Datuk Seri Ketua, soalan tertumpu kepada berapa peratus kerosakan telah berlaku. Saya ucapkan terima kasih atas keprihatinan tersebut. Saya ada angka di sini. Jadi hasil daripada data pemantauan selama 8 tahun didapati peningkatan peratusan kehidupan karang laut telah meningkat hampir kepada tahap sebelum berlaku fenomena kelunturan karang, iaitu 49.96% berbanding 45.95%. Maknanya dari segi kerosakan sukar duka, tetapi berlaku kelunturan dengan tahap yang agak masih terkawal. Sebab itulah saya sebut tadi, kerjasama daripada semua pihak sangat penting. Misalnya kalau berlaku tumpahan minyak di bawah Jabatan Alam Sekitar, kita segera melakukan dengan kerjasama daripada semua pihak, terutamanya penguasa pelabuhan, kita segera melakukan oil combat. Itu term dia, itu di antaranya.
Jadi itu di antara perkara-perkara ini bagaikan, dan lebih kurang begitulah. Maknanya dari segi figur kerosakan berapa sukar diukur, tapi keadaan masih lagi kita kawal. Sekian, terima kasih. Yang Rompin. Ya, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, satu ketika dulu tukun tiruan adalah pendekatan konvensional yang paling berkesan yang dilakukan oleh sama ada Jabatan Perikanan ataupun jabatan-jabatan lain bagi menghidupkan karang semula jadi. Tetapi di akhir-akhir ini kita dapati pendekatan ini, bajet untuk ini semakin tak ada nampaknya dalam agenda kementerian untuk membina tukun-tukun tiruan yang boleh bukan saja menyekat, bukan saja tumbuhnya karang semula jadi, di samping itu menyekat jika dibina di pesisiran pantai, boleh menyekat kapal-kapal pukat tarik yang haram untuk mendekati pesisiran pantai. Di samping itu juga ancaman sejenis binatang yang dipanggil dalam istilah orang kampung ni tapak Sulaiman, yang tapak Sulaiman rasanya. Ya, betul. Yang memakan batu-batu karang. Dia makan batu-batu karang. Apakah usaha kerajaan untuk mengatasi ini? Satu ketika dulu merupakan satu penyakit dan satu yang sangat membimbangkan bila karang-karang ini diserang oleh tapak-tapak Sulaiman dipanggil. Apa? Tapak Sulaiman dipanggil sejenis haiwan. Apakah caranya untuk mengatasi masalah ini? Silakan. Datuk Seri Ketua, ada dua perkara tadi tentang kurangnya projek tukun tiruan. Sebenarnya untuk ini, Datuk Seri Ketua, Kementerian lebih menggunakan pendekatan kerjasama daripada semua pihak. Sebab sebenarnya sama ada membuat namping atau pembenihan karang menggunakan kerangka PVC dan sebagainya itu, ataupun tukun tiruan menggunakan tayar bot lama dan sebagainya, bukanlah memerlukan pertukaran besar. Dan kita lebih menggalakkan kepada kerjasama ataupun jemputan daripada beberapa syarikat besar seperti Malakoff dan juga Petronas tadi yang sama-sama turut menyumbang. Selain daripada dengan izin Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan jabatan-jabatan lain terlibat, banyak bot-bot lama yang tidak terpakai boleh jadikan tukun tiruan. Maknanya tidaklah sangat memerlukan peruntukan yang besar. Tentang tapak Sulaiman ni, sebenarnya tapak Sulaiman seperti disebut oleh Muhammad Rompin tadi juga adalah sebahagian daripada hidupan laut, ada fungsinya tersendiri. Yang penting adalah pemantauan daripada Jabatan Taman Laut Malaysia kalau berlaku misalnya kerosakan karang laut dengan sebab tapak Sulaiman, sudah tentulah kerja-kerja pengasingan perlu dibuat seberapa segera supaya ia tidak merosakkan karang laut. Penting kita nak alih sangat, nak pantau setiap waktu susah, tetapi yang penting adalah dengan kita memantau, dan mungkin juga pendekatan yang baik kita buat aktiviti scuba diving di kalangan masyarakat yang minat untuk sama-sama juga sebagai sukarelawan mengalih tapak Sulaiman tersebut. Sekian, terima kasih.